Hari ini kita akan menganalisis model bisnis PT Indofood menggunakan bisnis model Canvas, dengan fokus khusus pada brand mie instan ikoniknya, Indomie. PT Indofood adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Melalui anak perusahaannya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka. Perusahaan ini membangun Indomie menjadi salah satu brand makanan paling dikenal di dunia. Indomie pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 dan sejak itu berkembang dari produk makanan harian Indonesia menjadi brand global yang dijual di lebih dari 100 negara. Kekuatan Indomie bukan hanya terletak pada rasa mie instan. Kekuatan ini juga berasal dari harga terjangkau, distribusi luas, produksi berskala besar, dan kemampuan menyesuaikan rasa dengan pasar lokal maupun internasional. Indomie menjadi studi kasus yang menarik karena berada di persimpangan antara makanan pokok, brand budaya, produk konsumen massal, dan keberhasilan ekspor global. Dalam sesi ini, kita akan membahas 9 blok bisnis model Canvas untuk memahami bagaimana Indofood menciptakan nilai, menyampaikan nilai, dan menangkap nilai melalui Indomie. Catatan penting. Analisis ini dibuat berdasarkan observasi bisnis dan informasi umum yang tersedia, bukan dokumen resmi dari PT Indofood. 1. Segmen pelanggan. Segmen pelanggan menjelaskan kelompok pelanggan utama yang dilayani oleh bisnis. Bagi Indomie, basis pelanggannya sangat luas karena produk ini menyasar pasar massal. Segmen pertama adalah konsumen berpendapatan rendah hingga menengah yang menginginkan makanan murah, mudah disiapkan, dan mengenyangkan. Segmen kedua adalah keluarga kelas menengah yang menggunakan Indomie sebagai makanan tambahan, pilihan makanan cepat, atau stok makanan di rumah. Segmen ketiga mencakup pelajar, anak muda, dan profesional muda yang membutuhkan makanan cepat, murah, dan mudah dimasak, terutama saat sibuk atau memiliki anggaran terbatas. Segmen keempat adalah pasar internasional, termasuk konsumen di Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan komunitas diaspora Indonesia yang sudah mengenal brand ini. Segmen kelima mencakup pedagang makanan kecil, warung, kantin, dan penjual makanan yang menggunakan Indomie sebagai bahan dasar untuk hidangan mereka. Analisis. Kekuatan utama Indomie adalah kemampuannya melayani banyak segmen pelanggan dengan satu produk inti yang sederhana dan mudah diakses. Produk ini cocok untuk pelanggan yang mencari harga murah, kemudahan, dan kedekatan emosional. Namun, pasar massal sedang berubah. Konsumen semakin meminta pilihan yang lebih sehat, lebih rendah natrium, lebih premium, dan lebih relevan dengan gaya hidup modern. Ulasan strategis. Indofood dapat terus mempertahankan pasar massal sambil memperluas segmen bernilai lebih tinggi seperti konsumen peduli kesehatan, pembeli premium, pelanggan muda digital, dan pasar global dengan preferensi rasa lokal. Semakin tepat segmentasinya, semakin kuat Indomie menghadapi persaingan dari brand mie instan lokal, brand internasional, dan alternatif makanan cepat lainnya. 2. Cadangan nilai. Cadangan nilai menerangkan manfaat utama yang diberikan kepada pelanggan. Cadangan nilai utama Indomie ialah makanan yang murah, mudah disediakan, sedap, cepat, dan tersedia hampir di mana-mana. Bagi ramai pelanggan, Indomie bukan hanya makanan segera, ia ialah makanan selesa, makanan nostalgia, dan makanan yang dekat dengan kehidupan harian. Nilai pertama ialah kemampuan. Harga Indomie yang berpatutan menjadikannya mudah diakses oleh pelbagai lapisan masyarakat. Nilai kedua ialah kemudahan. Mie segera ini boleh disediakan dalam masa yang singkat, menjadikannya sesuai untuk pelajar, pekerja sibuk, keluarga, dan peniaga makanan. Nilai ketiga ialah rasa. Varian seperti mie goreng menjadi ikon karena mempunyai rasa yang kuat, mudah dikenali, dan berbeza daripada pesaing. Nilai keempat ialah kepelbagaian. Indomie menawarkan banyak perisai yang disesuaikan dengan cita rasa Indonesia dan pasaran antarabangsa. Nilai kelima ialah kebolehsuaian global. Produk ini boleh dinikmati sebagai makanan segera biasa atau diolah semula menjadi hidangan kreatif di warung dan restoran. Analisis. Indomie menang karena ia menggabungkan 3 faktor yang sangat kuat: harga, rasa, dan ketersediaan.
Ia bukan sekadar produk murah. Ia ialah produk murah yang mempunyai equity jenama, rasa konsisten, dan kehadiran budaya yang kuat. Namun, cadangan nilai masa depan perlu mempertimbangkan isu kesehatan, kandungan nutrisi, dan permintaan pengguna terhadap produk yang lebih baik dari segi bahan dan pemakanan. Ulasan strategik, Indofood boleh memperkukuh cadangan nilai dengan memperkenalkan lebih banyak pilihan rendah garam, tinggi protein, bahan semula jadi, size hidangan berbeza, dan varian premium. Strategi terbaik ialah mengekalkan kekuatan asal Indomie, yaitu mampu milik dan sedap, sambil menambah lapisan nilai baharu seperti kesehatan, premiumisasi, dan kelestarian. 3. Saluran. Saluran menerangkan bagaimana syarikat menyampaikan produk dan nilai kepada pelanggan. Indomie menggunakan rangkaian saluran yang sangat luas, merangkumi peruncitan tradisional, peruncitan modern, e-dagang, pengedaran antara bangsa, dan saluran makanan luar rumah. Saluran pertama ialah warung, kedai runcit kecil, pasar tradisional, dan kedai serbaneka. Saluran ini penting karena ia memastikan Indomie tersedia di kawasan bandar, pinggir bandar, dan luar bandar. Saluran kedua ialah pasar raya, hypermarket, minimarket, dan rangkaian runcit modern. Saluran ini membantu jenama mengekalkan kehadiran yang kuat dalam pembelian isi rumah. Saluran ketiga ialah e-dagang seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan platform penghantaran barangan. Ini semakin penting untuk pembelian pukal dan pelanggan digital. Saluran keempat ialah pengedar antara bangsa dan rakan peruncit luar negara. Saluran ini membolehkan Indomie menembusi pasaran seperti Nigeria, Arab Saudi, Mesir, dan banyak negara lain. Saluran kelima ialah kedai makan, kantin, warung Indomie, dan peniaga makanan yang menjadikan Indomie sebagai bahan asas hidangan. Analisis. Kekuatan utama saluran Indomie ialah keluasan dan kedalaman pengedaran. Produk ini mudah didapati bukan sahaja di pasar raya besar, tetapi juga di kedai kecil berhampiran rumah pengguna. Ketersediaan seperti ini menjadi kelebihan besar karena dalam kategori makanan massa, produk yang mudah ditemui selalunya menang. Namun, saluran digital dan data pelanggan masih boleh diperkukuh untuk memahami corak pembelian, promosi, dan tingkah laku pengguna muda. Ulasan strategik. Indofood perlu terus mengimbangi saluran tradisional yang sangat kuat dengan pengembangan saluran digital. Strategi e-dagang, bundling keluarga, langganan bulanan, campaign marketplace, dan kolaborasi platform penghantaran boleh membantu memperkukuh hubungan dengan pengguna modern. 4. Hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan menerangkan bagaimana jenama membina dan mengekalkan hubungan dengan pengguna. Indomie mempunyai hubungan pelanggan yang sangat kuat karena jenama ini sudah menjadi sebahagian daripada budaya makanan Indonesia. Hubungan pertama dibina melalui konsistensi produk. Pengguna tahu apa yang mereka akan dapat setiap kali membeli Indomie. Hubungan kedua datang daripada nostalgia dan emosi. Ramai pengguna mengaitkan Indomie dengan zaman belajar, kehidupan kampus, keluarga, perjalanan, atau waktu malam. Hubungan ketiga dibina melalui pemasaran, media sosial, pertandingan, penajaan, dan campaign community. Hubungan keempat terbentuk melalui kandungan pengguna. Ramai pelanggan berkongsi resipi kreatif, cara memasak, cabaran media sosial, dan pengalaman makan Indomie. Hubungan kelima datang daripada kehadiran Indomie dalam acara, promosi runcit, dan aktiviti budaya tempatan. Analisis. Indomie bukan hanya jenama makanan. Ia ialah jenama budaya yang kuat dalam kehidupan harian pengguna, khususnya di Indonesia dan beberapa pasaran antara bangsa. Hubungan pelanggan yang kukuh menjadikan Indomie sukar digantikan karena pelanggan membeli rasa yang biasa, memori, dan keyakinan terhadap jenama. Namun, generasi muda semakin terdedah kepada lebih banyak pilihan makanan segera, makanan sehat, jenama digital, dan tren makanan baharu. Jika hubungan pelanggan tidak diperbaharui, Indomie berisiko dilihat sebagai jenama nostalgia yang kurang relevan dengan gaya hidup baharu. Ulasan strategik. Indofood perlu memperbaharui hubungan pelanggan melalui kandungan digital,
Campaign resipi, kolaborasi kreatif, edisi terhat, dan storytelling yang relevan. Jenama ini juga boleh membina community melalui pertandingan resipi, cabaran media sosial, dan kolaborasi dengan pencipta kandungan. Data digital boleh digunakan untuk memahami perubahan cita rasa dan membangunkan campaign yang lebih dipribadikan. Matlamatnya ialah memastikan Indomie kekal sebagai sebahagian daripada identiti makanan harian pelanggan. 5. Aliran pendapatan. Aliran pendapatan menerangkan bagaimana syarikat memperoleh uang. Aliran pendapatan utama Indofood melalui Indomie datang daripada jualan produk mie segera di pasaran domestik dan antara bangsa. Pendapatan pertama ialah jualan pack individu kepada pengguna harian melalui kedai runcit, warung, pasar raya, dan minimarket. Pendapatan kedua ialah jualan multipack dan pembelian pukal kepada isi rumah, institusi, kedai makan, dan peniaga kecil. Pendapatan ketiga datang daripada produk premium atau varian khusus, seperti mie dengan bahan tambahan, tekstur berbeza, size hidangan lebih besar, atau rasa eksklusif. Pendapatan keempat datang daripada pasaran ekspor, di mana Indomie menjadi jenama makanan yang sangat dikenali di beberapa negara luar. Pendapatan kelima boleh datang daripada produk berkaitan, promosi bundling, kolaborasi jenama, dan inovasi kategori makanan segera lain di bawah portfolio Indofood. Analisis. Kekuatan pendapatan Indomie ialah volume besar dan pembelian berulang merentasi pelbagai segmen pelanggan serta saluran jualan. Mie segera kerap dibeli, mudah disimpan, dan sesuai untuk pelbagai keadaan ekonomi, terutama apabila pengguna memerlukan makanan murah, cepat, dan praktikal. Namun, margin masih terdedah kepada kos bahan mentah, pembungkusan, tenaga, dan logistik, khususnya apabila harga komoditi atau kos pengedaran meningkat. Ulasan strategik, Indofood perlu mengekalkan produk asas yang murah sambil mengembangkan varian premium, produk lebih sehat, pack keluarga, dan inovasi ekspor. Syarikat juga boleh memperkukuh pendapatan melalui bundling, edisi terhat, rasa tempatan, dan size pack yang disesuaikan dengan kuasa beli pelanggan. Gabungan volume tinggi dan premiumisasi terpilih boleh meningkatkan keuntungan tanpa menjejaskan akses pasaran massa. 6. Sumber utama. Sumber utama ialah aset penting yang membolehkan model perniagaan berfungsi. Bagi Indofood dan Indomie, sumber utama pertama ialah jenama. Indomie mempunyai equity jenama yang sangat kuat di Indonesia dan pasaran global tertentu. Sumber kedua ialah kemudahan pengeluaran. Indofood mempunyai kapasiti pembuatan berskala besar untuk menghasilkan mie segera dalam jumlah tinggi secara konsisten. Sumber ketiga ialah rantaian bekalan. Bahan seperti gandum, minyak, rempah, perisa, pembungkusan, dan logistik perlu diurus dengan cekap. Sumber keempat ialah rangkaian pengedaran. Keupayaan menghantar produk ke warung kecil, pasar raya besar, dan pasaran antara bangsa adalah kelebihan strategik. Sumber kelima ialah keupayaan R&D produk. Pembangunan rasa baharu dan adaptasi rasa tempatan penting untuk kekal relevan. Sumber keenam ialah tenaga kerja dan kepakaran operasi, termasuk pengeluaran, pemasaran, quality, pengedaran, dan pengurusan ekspor. Analisis. Indomie mempunyai gabungan sumber yang sukar ditiru, jenama kuat, skala pengeluaran, pengedaran luas, dan pengetahuan pasaran yang lama dibina. Kombinasi ini membolehkan Indofood mengekalkan kos rendah sambil menjangkau pasaran besar, daripada kedai kecil tempatan hingga pasaran ekspor. Namun, kebergantungan kepada bahan mentah global seperti gandum, minyak, perisa, dan pembungkusan boleh menjadi risiko apabila harga komoditi atau logistik berubah. Ulasan strategik, Indofood perlu memperkukuh rantaian bekalan, otomasi kilang, inovasi produk, dan analitik permintaan. Syarikat juga boleh menggunakan data untuk meramal permintaan, mengawal inventori, mengurangkan pembaziran, dan menyesuaikan pengeluaran. Dengan sumber yang lebih kukuh, Indofood boleh mempertahankan kelebihan kos dan memastikan Indomie kekal kompetitif dalam pasaran global. 7. Aktiviti utama.
Aktiviti utama ialah tindakan penting yang memastikan model perniagaan Indomie berjalan stabil, cekap, dan mampu memenuhi permintaan pasaran besar. Aktiviti pertama ialah pengeluaran mie segera berskala besar dengan kualitas konsisten, supaya pelanggan menerima rasa dan pengalaman produk yang sama di pelbagai lokasi. Aktiviti kedua ialah pengurusan rantaian bekalan bagi memastikan bahan mentah seperti gandum, minyak, rempah, perisa, dan pembungkusan tersedia pada kos kompetitif. Aktiviti ketiga ialah kawalan kualiti dan keselamatan makanan untuk melindungi reputasi jenama serta keyakinan pengguna. Aktiviti keempat ialah pengedaran dan logistik supaya produk mudah didapati di kedai kecil, pasar raya, gudang, dan pasaran ekspor. Aktiviti kelima ialah pembangunan produk dan inovasi rasa bagi memenuhi cita rasa tempatan dan antara bangsa. Aktiviti keenam ialah pemasaran dan penjenamaan untuk mengekalkan Indomie sebagai jenama pilihan pengguna. Aktiviti ketujuh ialah pengurusan ekspor dan hubungan dengan pengedar antara bangsa bagi menyokong pertumbuhan pasaran luar negara. Analisis. Kekuatan aktiviti utama Indofood ialah keupayaan melaksanakan operasi berskala besar dengan disiplin merentasi pengeluaran, kualiti, pengedaran, pemasaran, dan ekspor. Dalam kategori mie segera, kejayaan bergantung pada kecekapan pengeluaran, ketepatan pengedaran, konsistensi kualiti, dan harga yang kompetitif. Namun, pasaran matang memerlukan inovasi berterusan supaya pelanggan tidak beralih kepada pesaing yang menawarkan rasa baharu, pembungkusan menarik, atau pilihan lebih sehat. Ulasan strategik, Indofood perlu terus melabur dalam automasi, R&D, pemasaran digital, data saluran, dan inovasi rasa serantau. Analitik jualan, ramalan permintaan, audit quality, dan pengurusan inventory boleh membantu mengurangkan pembaziran serta meningkatkan ketepatan pengedaran. Kunci kejayaan ialah memastikan Indomie kekal murah, mudah, sedap, dan relevan tanpa mengorbankan konsistensi quality. 8. Rakan kongsi utama. Rakan kongsi utama membantu Indofood mengoptimumkan operasi, mengurangkan risiko, dan memperluas capaian pasaran dengan lebih cepat. Rakan kongsi pertama ialah pembekal bahan mentah seperti gandum, minyak, rempah, perisa, dan pembungkusan yang memastikan bekalan stabil serta berkualiti. Rakan kongsi kedua ialah pengedar, pemborong, pasar raya, minimarket, kedai runcit, dan warung yang memastikan Indomie mudah didapati di bandar dan luar bandar. Rakan kongsi ketiga ialah pengedar antara bangsa yang membantu Indomie memasuki pasaran luar negara dengan peraturan, cita rasa, dan struktur runcit yang berbeza. Rakan kongsi keempat ialah platform e-dagang dan marketplace yang menyokong penjualan digital, pembelian pukal, promosi dalam talian, dan capaian kepada pelanggan muda. Rakan kongsi kelima ialah agensi pemasaran, media, penganjur acara, dan rakan promosi yang membantu mengukuhkan jenama. Rakan kongsi keenam ialah pihak logistik dan pergudangan yang memastikan stok tersedia dan produk sampai ke pasaran dengan cekap. Analisis. Rakan kongsi memastikan Indomie tersedia di banyak saluran, daripada pasar raya besar hingga kedai kecil, warung, kantin, dan pasaran ekspor. Kekuatan Indomie bukan hanya pada kilang, tetapi juga pada jaringan pengedaran dan rakan niaga yang luas. Namun, pengembangan global memerlukan rakan tempatan yang paham regulasi, cita rasa, saluran runcit, dan dinamik pasaran. Jika rakan antara bangsa lemah, Indomie boleh berdepan isu pengedaran, kos logistik, atau penyesuaian pasaran yang perlahan. Ulasan strategik. Indofood perlu membina rakan kongsi tempatan yang kuat di pasaran ekspor utama seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Kerjasama dengan pengedar, runcit modern, e-dagang, logistik, dan pemasaran tempatan boleh memperkukuh kedudukan global Indomie. Strategi rakan kongsi yang baik membantu Indomie berkembang, mengekalkan ketersediaan produk, mengurangkan risiko operasi, dan mempertahankan kelebihan kos. 9. Struktur kos.
Struktur kos menerangkan perbelanjaan utama untuk menjalankan model perniagaan Indomie yang bergantung pada harga rendah, volume tinggi, dan pengedaran berskala besar. Kos utama termasuk bahan mentah, pengeluaran, pembungkusan, logistik, pengedaran, pemasaran, tenaga kerja, dan pematuhan keselamatan makanan. Kos bahan mentah seperti gandum, minyak, rempah, dan perisa perlu dikawal karena Indomie dihasilkan dalam jumlah yang sangat besar. Kos pengeluaran melibatkan operasi kilang, mesin, tenaga, penyelenggaraan, kawalan quality, dan automasi untuk mengekalkan kos per unit yang rendah. Kos pembungkusan penting karena pack perlu tahan, ringan, murah, dan sesuai untuk pengedaran jarak jauh. Kos logistik dan pengedaran merangkumi gudang, penghantaran, rakan pengedar, dan pengurusan stok di pasaran domestik serta antara bangsa. Kos pemasaran pula meliputi iklan, promosi runcit, campaign digital, penajaan, dan aktiviti penjenamaan. Analisis. Cabaran utama struktur kos Indomie ialah mengekalkan harga rendah ketika kos bahan mentah, tenaga, logistik, dan mata uang berubah. Model ini bergantung pada volume besar. Oleh itu, kecekapan operasi sangat penting untuk melindungi margin keuntungan. Jika kos meningkat tetapi harga sukar dinaikkan, Indofood perlu mencari penjimatan tanpa menjejaskan rasa, quality, keselamatan makanan, atau kepercayaan pelanggan. Ulasan strategik. Indofood perlu menambah baik automasi, perancangan permintaan, pembelian bahan mentah, reka bentuk pembungkusan, dan pengurusan logistik. Analitik data boleh membantu meramal permintaan, mengurangkan lebihan inventory, dan mengoptimumkan penghantaran. Strategi kos terbaik ialah mengekalkan skala besar, mengurangkan pembaziran, meningkatkan produktiviti, dan melindungi margin tanpa mengurangkan nilai pelanggan. Penutup. Melalui bisnis model Canvas, kita dapat melihat bahwa Indomie bukan sekadar produk mie segera. Ia ialah model perniagaan makanan pengguna massa yang menggabungkan harga mampu milik, rasa yang kuat, pengedaran mendalam, kapasiti pengeluaran besar, dan kekuatan jenama budaya. Kejayaan Indomie datang daripada keupayaan Indofood memahami keperluan asas pengguna, makanan yang murah, cepat, sedap, mudah disimpan, dan mudah didapati. Namun, cabaran masa depan termasuk tekanan kos, permintaan kepada pilihan lebih sehat, persaingan global, perubahan cita rasa generasi muda, dan keperluan inovasi produk berterusan. Pengajaran utama daripada BMC Indofood ialah jenama makanan massa perlu menguasai 3 perkara: produk yang relevan, operasi berskala, dan pengedaran yang sangat kuat. Indomie berjaya karena ia bukan sahaja berada di rak kedai, ia berada dalam kehidupan harian pelanggan.